perdebatan. Memang kita kena ingat, ada ulama kita sebut dah, musuh Islam ni tuan-tuan, dia campur umpan tengah-tengah tu, supaya kita ni kalau macam ikan yang kelaparan ini berebut, gaduh. Dia campurnya apa? Benda khilafiah je, benda-benda yang ada perselisihan. Lalu duk sibuk, duk bincang benda-benda tu, kita tinggalkan benda-benda yang besar dalam agama. Tinggalkan politik Islam, tinggalkan sistem pemerintahan, syariat tidak dilaksanakan, dan akhlak Islam semakin runtuh. Ya, macam-macam lah, golongan liberal semakin berleluasa, berkuasa. Ditinggalkan benda-benda yang penting, yang besar ni. Duk bincang benda tu je. Dr. Ali duk bincang benda tu. Kita ni orang awam pula duk sorak pula dah. Aku kata dah. Baik. Sehubungan dengan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud, barang siapa meninggalkan perdebatan dalam keadaan keliru. Ya, dia keliru, maknanya dia tak jelas perkara tu macam mana, maka dia tak berdebat. Dia tidak akan berdebat. Sebab dia sendiri pun tidak ada ilmu dalam perkara itu. Kan orang kita ni kadang-kadang tak ada ilmu pun pederah juga tuan-tuan. Cakap juga, hujah juga. Masalah. Nabi kata kalau orang tu dia dalam keadaan begitu, kemudian dia pun tidak berdebat, tidak meneruskan, dia berhenti, dia tidak akan berdebat. Apa yang dia akan dapat di sisi Allah, akan dibuat rumahnya di pinggiran syurga. Ada rumah di pinggiran syurga, maknanya pinggiran syurga ni disebut sebagai taman-taman syurga. Ada rumah dalam taman syurga. Dan orang yang meninggalkan perdebatan dalam keadaan dia di pihak yang benar, akan dibuat untuknya rumah di tengah-tengah syurga. Dia di pihak yang benar tapi dia meninggalkan perdebatan supaya apa? Supaya antaranya dia tak mahu, macam tadilah timbulnya perpecahan, perbalahan yang boleh merosakkan akhlak. Sebab ada orang tuan-tuan, bila dia ni dah dikuasai oleh amarah dia, sifat amarah yang tidak baik, dia akan cakap benda-benda yang tak sepatutnya dah. Bila berdebat, kita kata kamu yang cakap begini nanti rosak iman kamu. Kalau dia dah marah, kata rosak lah. Dia mula-mula marah. Kita kata ni boleh jadi murtad ke murtad lah. Dia dah marah. Ya. Jadi baik dia meninggalkan perdebatan. Dia tengok orang tu macam mana dah. Kalau sama-sama orang yang ahlul ilmi dan boleh menjaga akhlak, silakan berdebat tu untuk mencari penyelesaian. Silakan. Tapi kalau berdebat dengan orang yang kurang berilmu, yang tidak berakhlak, jadi kata Allah, kata Nabi tadi, dia meninggalkan perdebatan walaupun dia di pihak yang benar, akan dibina untuknya rumah di tengah-tengah syurga. Dan bagi yang berakhlak baik, akan dibuat untuknya rumah bahagian yang teratas di dalam syurga. Kalau dalam syurga tu yang paling atas adalah syurga Firdaus, syurga Firdaus. Hadis riwayat Abu Dawud. Orang yang petah bercakap juga sering tersilap dalam percakapannya. Islam melarang orang-orang yang panjang lidah dan ringan mulut dengan bercakap sesuatu sesuka hati atau mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Kita bila sebut begitu juga, kita teringatlah ada orang lah, dia bercakap, masa dia bercakap, berjanji tu bukan main lagi tuan-tuan. Tak cakap tu. Jadi sebelum bercakap, fikirlah boleh buat ke tak boleh buat tak. Terutamanya bila dia dalam bentuk janji. Kalau saya jadi apa cerita tak, tu orang tahu semua lah. Tak, saya ulang, dia kata tak. Dia ulang berkali. Ya, tapi bila tiba masanya, dia bagi alasan-alasan yang lain lah. Maknanya kadang-kadang dia tahu dia tak akan mampu buat, tak. Tapi dia bercakap juga. Jangan. Ya.
Jangan kita bercakap begitu. Kita akan jatuh dalam berbohong dengan sengaja dan seumpamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna abghadur rijali ila Allah al-aladdul khasam." Rawahul Bukhari. Orang yang paling tidak disukai oleh Allah ialah orang yang paling keras melancarkan permusuhan. Al-aladdul khasam ni maknanya dia ni keras melancarkan permusuhan. Ini dalam sebut khasam ni maknanya dia ni suka, maknanya seperti menggunakan kata-kata dia itu menyatakan permusuhan yang keras. Maknanya dia menggunakan kata-kata yang kesat, yang kasar, yang menunjukkan permusuhan. Allah Ta'ala paling tak suka orang macam ni. Baik. Dalam hadis yang lain dari riwayat Imam Tirmizi, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu 'alaihi illa utul jadal." Suatu kaum yang telah memperoleh hidayah tidak akan sesat kecuali setelah mereka terlibat dalam perdebatan. Tuh. Kita orang Islam lah tak? Yang saya sebut tadilah. Itulah yang Nabi beritahu tu. Dah dapat hidayah, petunjuk dah apa semua. Lepas tu duk pakak berdebat. Pakak berdebat. Aku betul, kamu salah, aku betul. Tak, begitulah, beginilah. Ini keluar hadis, ini ayat, ini bawa ayat. Dah kalau masing-masing ada hadis, ada ayat, maka macam mana nak buat? Okay, kalau kita lihat ada ulama sebut kaedah nata'adzaru fi ma ikhtalafna fi. Kita ni berlapang dada. Kita memaafkan dalam perkara yang kita khilaf. Dalam perkara yang kita khilaf, kita memaafkan, kita berlapang dada. Begitu kaedahnya. Baik. Orang yang suka berdebat selalu membanggakan diri. Terutamanya bila dia berdebat, dia menang lah. Dia dilihat menang lah. Tengok, dia tu pandai bercakap. Dia pun mengepak, tuan-tuan. Jalan pun tak apa-apa nak pijak atas muka bumi dah lah. Ya. Yang paling penting ialah kata-katanya. Apa yang keluar dari percakapannya itu merupakan perkara kedua. Jadi yang penting dia nampak hebat dalam bercakap, betul tak? Apa yang isi buah yang dia cakap tu perkara kedua dia anggap. Yang penting dia tu dilihat hebat berkata-kata. Dia dapat mematahkan, dia dapat mengalahkan. Sedangkan apa yang kita perlu fikirkan ialah percakapan yang kita luahkan terhadap seseorang, adakah ia baik atau sebaliknya. Tapi dalam pandangan agama, tuan-tuan, yang paling penting apa yang kita cakap itu, yang kita keluarkan itu, adakah benda yang baik atau sebaliknya. Bukan nak bangga dengan petah, dengan hebat berkata-kata tadi. Tak. Bukan. Baik. Saya pun lama dah tak tengok. Dulu kan ada dalam TV tak? Apa? Ada, dia panggil apa tu, pertandingan debat tak? Piala raja-raja lah, atau piala apa-apa tu, tuan-tuan. Dia bagi satu tajuk. Sekolah ni pun undi lah. Ataupun sekolah wakil universiti ke. Jadi kalau tajuk tu, tuan-tuan, kalau dari segi pandangan agama, contohnya yang pencadang itu, menurut tajuk tu mestilah pencadang itu berada di pihak yang benar tak? Tapi bila berdebat ni, tuan-tuan, kadang-kadang yang pembangkang tu yang boleh menang. Sebab dia pandai berhujah. Gitu, beginilah apa-apa. Walaupun tajuk tu, kalau ikut pandangan agamanya, pencadanglah yang berada di pihak yang benar. Tapi berdebat ni, dia tengok siapa pandai berdebat. Ada. Jadi kalau dia boleh berdebat tu, dia kata 2 campur 2 adalah 5. Dia pun debat, dia hebat. Menang yang 5 tu, tuan-tuan. Yang 4 kalah. Boleh begitu. Kita biasa tengok macam tu tak? Sebab dia pandai cakap. Tapi yang hakikatnya 2 campur 2 memang 4.
Dah sebab apa kalah? Sebab dia tu tak pandai berdebat. Pernah berlaku suatu peristiwa. Kita berhenti awal dah hari ni sebab ada apa? Ada tahlil pula tu. Telah pernah berlaku suatu peristiwa, ada seorang yang suka membanggakan diri. Ya, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menunjukkan penampilan yang baik. Ya, zaman Nabi ni tuan-tuan, ada macam-macam manusia. Antaranya ada golongan munafik. Golongan munafik. Hari ni ada orang hantar keratan, Sultan Nazrim cakap tak, jangan apa? Jangan angkat, jangan beri apa? Kuasa pada golongan munafik, dia kata tak. Baik. Zaman Nabi ada orang munafik yang menzahirkan dia Islam, dia baik, dia bagus, tapi dia adalah orang yang nifaq i'tiqadi. Maknanya i'tiqad mereka adalah i'tiqad yang tak betul. Mereka tak beriman pun pada Allah, tak beriman pun dengan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sembahyang belakang Nabi, duduk saf pertama. Ni orang munafik. Tak. Jadi dia, golongan ni dia datang menunjukkan penampilan yang baik. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercakap, dia mengganggu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dah ganggulah. Dia cakap juga dah, dia potonglah apa begitu begini dah. Ya. Setelah orang itu pergi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innallaha la yuhibbu hadza wa adra bih. Yalwuna alsinatahum layyal baqarah bilisaniha almar'a. Kadzalika yalawillahu ta'ala alsinatahum wa wujuhuhum finnar. Wa wujuhahum finnar." Rawahu At-Tabarani. Yang bermaksud Allah Subhanahu wa ta'ala tidak suka kepada orang itu. Nabi sebut Allah Ta'ala tak suka pada orang tu tadi. Dan orang-orang yang seperti dia, ya, iaitu orang-orang yang suka melepaskan lidahnya kepada orang lain seperti lembu yang meraung di tengah padang. Lembu yang duk menggembuh tu lah. Lembu tu tak kira siapa tak. Dia bunyi je. Ya. Jadi lembu ni tuan-tuan, dia bukan kenal tu imam ke, raja ke apa ke tak. Dia sondor semacam je. Saya ingat dulu Tak Zaidul ada ceramah, dia kata tak. Dia kata kalau apa, rombongan dia raja lalu ke jalan raya ni tuan-tuan, semua kereta apa semua kena ke tepi. Tapi dia kata kalau lembu melintah, datang polis pun, polis kena tunggu, raja pun kena tunggu. Sebab lemon ni bukan kenal ke raja ke apa ke, aku nak melintah tak. Nak kata apa? Kalau dia tidur tengah jalan tu, musim hujan dia tengah malam tuan-tuan, tak kira lah kamu siapa tak. Tunggulah. Dia bergerak, ngesok-ngesok bangun, baru bergerak. Itu kalau dia nak bangun. Sebab dia tak kenal. Itu Nabi kata. Dia ni tak kira siapa. Dia lepas lidah dia macam tu je. Itulah yang orang seperti itu, kata Nabi, lidah dan mukanya akan dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam api neraka. Dibayangkan di sinilah orang macam ni adalah antaranya saya sebut tadi, kalau zaman Nabi ada golongan yang munafik yang memang berdengki dengan Nabi. Kalau Abdullah bin Ubay bin Salul itu, Abdullah bin Ubay itu diceritakan ialah masa sebelum Nabi datang ke Madinah dan diangkat menjadi pemimpin di Madinah. Asalnya orang-orang Auf dan Khazraj ini, kabilah Aus dan Khazraj, orang Arab di Madinah ni, ura-uranya nak angkat dia lah jadi pemimpin, Abdullah bin Ubay ni. Tapi bila Islam dah tersebar di Madinah dan orang Madinah jemput Nabi datang berhijrah ke Madinah, Nabi datang diangkat jadi pemimpin,
maka dia tak boleh nak buat apa. Isyak 4 rakaat bunyi banyak kali tu. Campur sembahyang sunat sekali tak. So berhenti dah. Jadi Abdullah bin Ubay ni kalau kita baca dalam riwayat, masa Nabi datang, mula-mula datang, dia tak masuk Islam lagi tuan-tuan. Ya. Kalau tak silap dalam satu pembacaan saya dicerita dia hanya masuk Islam selepas Nabi dan umat Islam menang dalam perang Badar. Barulah dia ni mengisytiharkan dia masuk Islam. Tapi dia seorang munafiq. Dia tak puas hati sebab dia kira Nabi ni rampah jawatan dia lah. Macam tu. Ya. Jadi kalau tak pelik lah, kalau dia datang pun mereka golongan ini sikap acuh tak menghormati Nabi. Lalu Nabi kata akhirat kelak orang macam ni Allah Ta'ala akan benamkan mukanya, lidahnya tu ke dalam api neraka. Berdebat mengenai agama, politik, tentang ilmu, pengetahuan dan lain-lain, jika dilakukan oleh orang-orang seperti itu, nescaya akan rosaklah agama. Bahaya. Mungkin perdebatan yang mereka lakukan itulah yang mengakibatkan rosaknya kesejahteraan ummah, munculnya berbagai mazhab fiqh dan lahirnya golongan yang berpecah belah. Betul lah. Cara inilah tak. Ya. Jadi bila dia akan muncul orang yang ta'assub, orang yang terlalu kita kata ta'assub lah, kita fahamlah maksud ta'assub itu, kepada golongan-golongan ini. Ada orang yang pegang mazhab Syafi'i pun sehingga dia akan merasa ta'assub dengan mazhab Syafi'i dia. Ya. Dan tetapi dalam waktu yang sama saya percaya orang yang berpegang mazhab Syafi'i ini kita telah dididik. Kita juga menerima pandangan mazhab yang mu'tabar yang lain, yang 4. Pandangan mazhab Maliki, Hanafi dan juga Hambali. Ya, kita lama dah benda tu, kita terima je. Ya, kita terima, tapi dalam amalan sehari-hari kita mengikut mazhab Syafi'i. Sebab kita ni orang awam dah, kita tak mampu nak faham terus, ambil hukum dari Quran dan juga daripada hadis. Ya, tak mampu. Baca pun tak berapa elok lagi dah. Usah ke nak faham ayat-ayat berkaitan dengan hukum begitu dan begini. Baik. Tapi bila berlaku perdebatan apa semua ni, itulah dia merosakkan kesejahteraan umat. Timbul pada diri orang awam ni, dia rasa dia lebih betul pada orang lain. Oh, dia tengok kita ni hak baca kunut sesat, belaka tu bid'ah. Oh, ada. Teruk tuan-tuan. Ya dah. Kadang-kadang tu ialah cara orang alim ni, orang yang berilmu ni mengungkapkan sesuatu permasalahan itu yang menimbulkan kita kata ta'assub di kalangan orang awam. Cara dia mengungkapkan itu dah. Jadi kalau kita kata, kalau ulama-ulama ahlus sunnah ni, ulama mazhab Syafi'i contohnya, dia akan cerita kalau kata perkara itu perkara sunat yang muakkadah ataupun sunat ab'ad, sunat hayat, akan dicerita. Contoh bab kunut kita kata dah. Kalau kunut kata sunat ab'ad, dia tertinggal kunut, dia sunat pula sujud sahwi, lupa sujud sahwi, nak sembahyang balik ke subuh tu, tak payah dah, sah dah sembahyang ni. Cuma kuranglah fadilat dia sebab tak buat sunat ab'ad tadi, begitu je. Tapi kita taklah sampai kata orang yang baca kunut itu bid'ah. Tapi ada satu pihak sampai dia membid'ahkan orang yang baca kunut. Salah dia kata. Nabi baca kunut nazilah je. Lepas perang Nabi tak baca kunut dah, kata mereka. Baik.
Berdebat bukan suatu jalan yang baik untuk mendapat sesuatu kebenaran. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang sahabat Nabi SAW menyatakan, semasa kami sedang berdebat mengenai soal agama, Rasulullah SAW datang kepada kami dan memarahi kami. Kami tidak pernah melihat baginda marah seperti itu. Nabi marah sangat bila berdebat dalam masalah agama. Kadang-kadang masing-masing pun tak jelas, ataupun masing-masing ada hujah masing-masing. Dia kata kami dengar Nabi kata gini, pula kami dengar Nabi kata begini. Bahkan tuan-tuan, kalau kita lihat antara punca yang hari ini Quran, Al-Quran yang ada dengan kita mushaf, kita namakan mushaf Uthmani tak? Maknanya merujuk kepada bahawa Al-Quran itu telah dikumpulkan dan disatukan kandungannya di zaman Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu masa dia jadi khalifah. Kenapa Sayyidina Uthman ambil tindakan itu? Kerana sebelum tu, selepas Nabi wafat, sejak Nabi hidup lagi pun, Quran telah dimula ditulis sejak zaman Nabi hidup lagi. Ya, ditulis tapi tidak dibukukan keseluruhannya menjadi satu kitab, satu mushaf. Jadi selepas Nabi wafat ni, ada Quran yang ditulis itu, yang ditulis dan dipegang oleh, contohnya oleh orang Islam di Makkah. Quran mereka Quran begini. Orang Madinah Quran lain pula. Kandungannya itu ada perbezaan. Orang di mana di Iraq, di negara lain tu ada Qurannya. Kerana mereka merujuk contohnya kepada sahabat-sahabat yang menghafaz Al-Quran. Yang kadang-kadang hafalan mereka itu mungkin ada sedikit perbezaan. Lalu masing-masing pula menyatakan Quran mereka lah yang paling betul. Orang Mekah kata Quran kami paling betul. Orang Madinah kata Quran kami lah yang paling betul. Orang Mekah itu tak betul. Orang Iraq pula kata kami lah yang paling betul. Paling betul-betul semua. Akhirnya setelah mendapat pandangan para sahabat, Sayyidina Uthman kumpul panggil sahabat-sahabat yang hafiz, yang kuat ingatan mereka dalam hafalan Al-Quran. Dia panggil dan dia tugaskan, dilantik seorang ketua supaya menulis Al-Quran, supaya mengumpulkan Al-Quran yang ada di serata bumi umat Islam, dikumpul semua, dikumpul dan dipanggil sahabat-sahabat yang ramai yang hafiz Al-Quran ini, ditulis mula daripada suratul Fatihah sampai suratul Nas, dan kita kata disalin beberapa salinan dan dibawa, dihantar ke seluruh negara umat Islam. Dan Quran yang berbagai-bagai ini, kalau setengah riwayat cerita, dimusnahkan supaya tak timbul dah perbalahan, Quran saya yang paling betul. Lalu kita lihat, itulah Quran yang kekal sehingga sekarang. Tapi dalam pada itu pun, kalau kita tengok pandangan golongan Syiah, dia kata Quran ada sekarang tak cukup, dia kata. Sebab Quran yang sebenar tu dia kata ada dengan isteri Nabi dulu, kemudian diambil dan dimusnahkan. Jadi sebab itulah ini Syiah yang melampau lah. Di mereka ni pun kalau tengok bertanding Quran, menang tuan-tuan. Mereka baca Quran sedap pula. Tapi hati yang sama mereka juga beranggapan Quran yang ada hari ini, mushaf tu tak cukup, tidak sempurna. Sedangkan bagi kita, Quran itulah yang sudah sempurna lah. Sahabat-sahabat tak adalah sampai nak menipu, tak ada nak mengurang, nak menambah. Sebagaimana yang mereka terima, sebagaimana yang mereka hafal, sebagaimana yang mereka diajarkan oleh Nabi, itulah yang ditulis. Dia nak mengelakkan apa? Supaya orang Islam tak bergaduh, tak pecah belah. Wallahu a'lam. Setakat itu untuk malam ni. Terlajak sikit ya. Kalau ada soalan, tanya lepas insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا مما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم دبرنا يا الله فإنا لا نحسن التدبير. اللهم ردنا إلى دينك الإسلام ردا جميلا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين المجاهدين في فلسطين في كل مكان يا الله. اللهم انصر إخوان المسلمين المستضعفين والمظلومين في فلسطين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita tangguhkan dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim.